Hai, saya Nisa. Hai, saya Sufi. Hai, saya Najiha. Hai, saya Umi. Hai, saya Aini. Saya akan sambung terangkan tentang bab 4 iaitu analisis data menggunakan kaedah t-test di SPSS. Tajuk kajiannya ialah faktor yang mempengaruhi ekspor di Malaysia. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti pemboleh ubah makroekonomi yang mempengaruhi jumlah ekspor di Malaysia. Contohnya FDI, GDP dan exchange rate. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian dan pemboleh ubah yang digunakan. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi jumlah ekspor di Malaysia dan mengenal pasti faktor yang paling lemah dalam mempengaruhi jumlah ekspor di Malaysia. Seterusnya, bagi variable pula, terdapat dua jenis variable iaitu independent variable ataupun pemboleh ubah tidak bersandar dan dependent variable iaitu pemboleh ubah bersandar. Sebagaimana yang kita semua tahu, independent variable merupakan penyebab kepada dependent variable, manakala dependent variable pula merupakan kesan daripada independent variable, di mana perubahan terhadap independent variable akan memberi kesan kepada dependent variable. Di dalam kajian ini, kami mempunyai 3 independent variable iaitu exchange rate, gross domestic product dan foreign direct investment. Manakala kami juga mempunyai 1 dependent variable iaitu export. Jadi, setiap perubahan yang berlaku terhadap exchange rate, gross domestic product dan foreign direct investment akan memberi kesan kepada ekspor. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nisa di atas perbincangan tadi. Maka saya akan meneruskan perbincangan ini mengenai sumber data, yang mana kami telah memperolehi data-data kami daripada World Bank, Global Economy dan juga International Monetary Fund atau lebih dikenali sebagai IMF. Dan seperti yang anda dapat lihat, data-data kami meliputi 30 tahun bermula daripada tahun 1998 sehingga tahun 2017. Ini merupakan data yang telah kami kutip dan kami masukkan ke dalam Excel. Kami akan menganalisis menggunakan SPSS untuk mendapatkan output daripada SPSS. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada perbincangan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan bagaimana kita nak buat ujian statistical t-test dengan menggunakan SPSS. Jadi yang pertama sekali kita akan ada data. So data ni adalah data yang dah kita kumpulkan daripada website dan kita masukkan ke dalam Excel. Jadi kat sini ada kolom warna kuning ni adalah data mentah. Dan kolom yang warna biru ni adalah data yang dah kita logkan daripada data mentah. Maksudnya, yang kolom biru ni adalah semua data yang dah kita logkan daripada data mentah yang dah kita dapat. Okey. Langkah yang seterusnya, kita buka SPSS. Okey. Ini adalah SPSS yang masih belum ada apa-apa data lagi. Kosong. Dan kat bawah sekali ni kita boleh nampak ada data view dan juga variable view. Jadi dua ini akan kita guna untuk kita analysekan data kita. Langkah yang pertama, kita buka dekat variable view ni. So kita boleh nampak ada name, type, with, decimal dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali kita kena isikan dia punya nama. Nama ni adalah variable yang kita guna dalam kita punya kajian. Dan bermula dengan dependent variable. Jadi kita isi dulu dependent variable, iaitu export. Yang kedua adalah GDP, exchange rate. Yang kedua adalah GDP. Dan yang ketiga adalah FDI. Sama juga di bahagian label pun kita isikan dengan nama benda yang sama, ikut turutan juga. Export, exchange rate,
GDP dan juga FDI. Jadi kat sini kita dah siap bahagian label. Yang kemudiannya kita buka dekat data view. Bila kita dah buat label tadi, kita boleh nampak dekat data view dah ada nama dah. Dah siap ada nama dah setiap kolom ni sebab kita dah labelkan tadi. Apa yang perlu kita buat pula dekat data view ni adalah kita akan masukkan data daripada Excel tu ke dalam data view untuk kita analysekan. Yang pertama kita tengok data untuk export. First label is export kan. So kita pergi dekat Excel kita tadi. Kita ambil data daripada mana? Iaitu data daripada yang dah kita logkan, iaitu di warna biru ni. Kolom biru ni adalah semua data yang dah dilogkan. Jadi bermula dengan yang pertama sekali iaitu export. Apa yang perlu kita buat adalah just copy and paste sahaja. Pastekan. So inilah first column. Yang kedua adalah exchange rate. Sama juga langkah yang sama, kita copy and pastekan. Yang kedua adalah GDP. Cara yang sama juga, just copy dan juga paste. Dan yang terakhir sekali adalah FDI. Jadi kita tak perlu dah untuk type satu-satu data ni, just copy and paste saja untuk masukkan ke dalam SPSS. Jadi kat sini kita boleh nampak kita dah ada semua data, iaitu sebanyak 30 tahun bagi setiap variable. Terusnya kita nak analyze. Macam mana kita nak analyze? Kita pergi dekat perkataan analyze and klikkan kat situ. So kita boleh nampak ada macam-macam jenis analyze yang kita boleh buat. Jadi untuk kali ni kita akan buat statistical t-test. So kita gunakan regression dan kemudian kita klik dekat linear. Dekat kotak linear ni kita boleh nampak ada dua kotak, iaitu dependent dan juga independent. Untuk dependent kita tahulah apa kita punya dependent variable, iaitu export. Jadi just klik dekat anak panah ni untuk masukkan variable export ke dalam kotak dependent. Sama juga macam kotak independent, kita masukkan variable independent variable kita ke dalam kotak independent. Untuk masukkan ni, make sure pastikan kita masuk ikut turutan. Tak boleh GDP ke atas, GDP dekat bawah sekali, tak boleh. Kita kena ikut turutan macam mana yang kita buat time kita susun variable awal-awal tadi. So ini dah hasil kita susun dah, kita masukkan dalam kotak. So nak dapatkan ujian statistical t-test, just klik OK dekat situ. Bila dah klik OK, kita boleh nampak dekat sini akan keluarlah result, iaitu hasil kita masukkan data daripada awal tadi. So ini adalah result yang kita dapat. Kita boleh nampak ada model summary, ada ANOVA dan juga coefficient. Jadi mana satu kotak yang akan kita tengok? Kotak yang akan kita tengok adalah dekat kotak coefficient yang ada anak panah merah ni. So kotak coefficient ni lah yang akan kita gunakan untuk kita kotak coefficient adalah hasil yang kita analysekan data tadi. So kat mana t-testnya? T dia dekat bahagian ni, dekat T kecil ni and juga significant. SIG ni adalah significant. Significant ni kita akan tengoklah setiap variable tu significant ataupun tak. Standard error ni pula kita akan letak dekat bahagian model equation untuk kita kira dalam report kita nantilah. So bila dah dapat data ni, kita nak save dan simpan. Cara dia adalah tekan file, tekan export, klik export. Bila klik export ni akan keluar bentuk macam ni. Jadi kita pilihlah kita nak save type dia as save as apa. Jadi kat sini saya pilih PDF. So just klik PDF and klik OK. Bila klik OK, dia akan keluar export in progress. Ini bermaksud dia export kita punya file ni ke dalam bentuk PDF. Jadi bila kita nak buka nanti, kita tak perlu dah buka e-view balik, SPSS balik. Just buka je PDF yang kita dah exportkan tadi. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan terangkan berkaitan dengan hasil t-test, apa keputusan yang kita dapat daripada SPSS tadi. Di sini kita dapat melihat output SPSS di mana kita ingin menguji t-test. Ini adalah hasil-hasilnya.
Seperti dalam rajah ini kita dapat melihat model kita iaitu ER, GDP, FDI iaitu independent variable kita. Dan dependent variable kita adalah export. Dalam output SPSS ni kita dapat mengetahui kita punya coefficient bagi setiap variable. Kita dapat mengetahui standard error kita dapat mengetahui beta, T statistik dan signifikan yang berada dalam output SPSS. Seterusnya kita ingin mengetahui apa yang kita boleh buat dengan output SPSS t-test ini. First kali kita boleh membuat model estimation berdasarkan output SPSS tadi, iaitu seperti yang berikutlah. Kita akan model estimate, kita akan letak kita punya dependent variable bersamaan dengan independent variable kita, iaitu coefficient setiap independent variable kita. Selepas itu kita boleh letak standard error dan T statistik. Berikut kita juga boleh membuat notation analysis, iaitu seperti yang kita lihat di rajah berikut. Kita dapat mengetahui notation untuk exchange rate adalah 99%, gross domestic product adalah 99% dan foreign direct investment adalah 14.6%, iaitu signifikannya hanyalah 10% berbanding dengan yang kedua di atas tadi adalah 99%. Okey, untuk mengetahui significant test ni, kita mengetahui dulu apa kegunaannya. Okey, ujian signifikan ini adalah di mana kita menggunakan untuk menguji sama ada pemboleh bebas kita adalah penting dalam menerangkan pemboleh ubah bersandar kita pada aras keyakinan tertentu. Sebagai contoh, pada aras keyakinan 95%, formula T statistik yang kita guna adalah yang seperti berikut. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai significant t-test untuk ketiga-tiga pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar kita, kita teruskan dengan Nuraini untuk mempersembahkannya. Okey, terima kasih. Okay, seperti yang kita tahu tadi, kita ada 3 variable. Yang pertama adalah ER, iaitu exchange rate. Yang kedua adalah GDP, di mana gross domestic product, dan yang ketiga adalah FDI, foreign direct investment. Okey. So bila kita dah tahu ketiga-tiga variable tu, kita nak uji significant t-test bagi ketiga-tiga variable ni. Adakah dia significant atau tidak? Okey, kita pergi kepada variable yang pertama, iaitu exchange rate. Okey, kita dapat lihat bahawa keputusan significant t-test bagi variable ER iaitu exchange rates, di mana statistical test bagi ER ni iaitu 8.1067 ya. Manakala critical value bagi ER plus minus 2.056. Keputusan bagi variable ER, kita dapat lihat bahawa T statistik lebih besar daripada T. Maka variable ER itu menolak HO. Ini bermaksud exchange rate itu adalah penting bagi menerangkan ekspor pada aras keyakinan 95%. Kita beralih kepada keputusan significant t-test bagi variable yang kedua, iaitu GDP, gross domestic product, di mana T statistik bagi GDP iaitu 11.1358 dan critical value bagi GDP adalah plus minus 2.056. Keputusan yang boleh diperolehi iaitu T statistik lebih besar daripada nilai critical T. Maka kita dapat lihat bahawa keputusan ini menolak HO. Ini bermaksud gross domestic product GDP adalah penting bagi menerangkan ekspor pada aras keyakinan 95. Bagi variable yang ketiga pula, significant t-test bagi FDI, foreign domestic investment, T statistical test adalah 0.1904. Manakala critical value bagi FDI plus minus 2.056. Keputusan bagi FDI adalah T statistik lebih kecil berbanding nilai critical. Maka dia menerima HO. Ini bermaksud bahawa FDI tidak penting bagi menerangkan ekspor pada aras keyakinan 95. Dasarkan hasil ketiga-tiga t-test tersebut, kita dapat simpulkan bahawa
ER iaitu exchange rate dan GDP, Gross Domestic Product, mempengaruhi ekspor, di mana ujian signifikan di atas menunjukkan tolak HO. Okey, tolak HO ni maksud dia apa? Okey, maksud dia ER dan GDP adalah penting bagi mempengaruhi ekspor. Manakala bagi FDI iaitu Foreign Domestic Invest pula tidak mempengaruhi ekspor, di mana ujian signifikan di atas menunjukkan menerima HO. Terima HO di sini bermaksud FDI adalah tak penting dalam mempengaruhi ekspor pada aras keyakinan 95. Sekian saja pembentangan daripada kami berkaitan bab 4 analisis data TTES menggunakan SPSS. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.